Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kita akan belajar Pendidikan Islam tahun 4. Okey, kita akan belajar bidang Jawi. Tajuk yang akan kita fokus pada hari ini ialah perkataan pinjaman bahasa Arab. Murid-murid boleh bersedia pada muka surat 78 dan 79. Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Apa objektif pembelajaran kita pada hari ini? Objektif pembelajaran kita pada hari ini, murid dapat membaca teks Jawi yang mengandungi perkataan pinjaman bahasa Arab dengan betul. Okey, seterusnya. Okey, perkataan pinjaman bahasa Arab ni terbahagi kepada dua. Okey, yang pertama perkataan pinjaman bahasa Arab dan yang kedua kita sebut sebagai perkataan serapan bahasa Arab. Apa beza kedua-duanya? Okey, perkataan pinjaman bahasa Arab ini bermaksud ejaan asal bahasa Arab yang kita kekalkan. Kita ambil daripada perkataan bahasa Arab, kita guna ke dalam bahasa kita dan untuk tulisan Jawi, kita kekalkan cara ejaan sama seperti ejaan bahasa Arab. Okey, ada 4 keadaan mengenai perkataan pinjaman bahasa Arab yang kita kekalkan. Yang pertama, terdapat huruf hamzah di akhir perkataan. Okey, contoh dah ada di sini. Kita tengok sama-sama. Ulama. Dalam bahasa Arab disebut dengan sebutan yang sama. Ulama, ejaan yang sama. Dalam bahasa Melayu pun disebut ulama. Dan untuk tulisan Jawi, kita kekalkan ejaan yang sama dengan bahasa Arab. Okey, ada hamzah di belakang. Ulama, doa, wudu. Yang kedua, terdapat huruf ta marbutah di akhir perkataan. Solat, okey nampak ada ta marbutah. Mekah, Kaabah. Terdapat alif lam di awal perkataan. Ar-Rahman, okey ada alif lam. As-Salam, ada alif lam. Kalau kita kalau kita tahulah kan nama-nama Allah, ada alif lam di hadapan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Salam, Al-Malik. Okey, jadi perkataan itu kita sebut dengan sama je dengan bahasa Arab dan kita kekalkan ejaan tu. Okey. Yang keempat, terdapat huruf alif maksurah di akhir perkataan. Okey, contohnya Musa. Okey, biasanya kalau kita nampak huruf ni kita akan sebut sebagai ya, tapi ya ini tidak bertitik. Jadi apabila tidak bertitik dan sebelum huruf ya ini ada huruf sin yang ada baris atas di atasnya. Jadi dan yang ini tidak bertanda, maka itu kita panggil sebagai huruf alif maksurah. Jadi apabila keadaan seperti ini, maka kita kekalkan ejaan bahasa Arabnya. Dan dalam tulisan Jawi pun kita eja sama dengan ejaan bahasa Arab. Okey, seterusnya kita pergi kepada perkataan serapan bahasa Arab. Kata umum dalam bahasa Arab yang dieja mengikut sebutan bahasa Melayu. Okey, contoh dalam bahasa Arab dieja sebagai sabun. Apa sabun ni? Sabun lah. Sabun yang kita mandi, yang kita buat basuh pinggan, tu sabun. Dalam bahasa Arab disebut sebagai sabun. Dengan ejaan sod, alif, ba, waw, nun. Jadi untuk ejaan Melayu, kita tak eja sabun. Kita eja ikut ejaan kita, ikut sebutan kita. Kita sebut sabun. Sa, sin, alif. Jadi dengan ejaan bahasa Melayu, ejaan Jawi kita eja sebagai sin alif sa ba waw nun bun. Kita ubah mengikut sebutan bahasa Melayu. Okey. Seterusnya, kita akan baca teks muka surat 78 dan 79. Okey, semua murid boleh baca bersama-sama dengan Ustazah. Okey, kita baca bersama-sama. Okay, teks kita baca. Nombor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid yang dirahmati Allah, kita telah mendengar taklimat yang telah disampaikan. Pada kali ini, kita akan mengadakan latihan tawaf
mengelilingi replika Kaabah. Ustaz harapkan kamu dapat menumpukan perhatian apabila kita melaksanakannya nanti. Ustaz sebagai mutawif akan memimpin kamu melakukan tawaf. Okey, kita tengok nombor 2. Sekarang akan kita mulakan latihan tawaf bermula dari Hajarul Aswad. Semasa tawaf, kita perlu memperbanyakkan zikir, istighfar dan juga doa kepada Allah. Okey, kita tengok muka surat 79. Kita baca teks yang ketiga. Ustazah, apakah hikmah pelaksanaan haji dan umrah? Okey, yang keempat, antara hikmahnya termasuklah menguji keimanan, keikhlasan dan kesabaran seseorang. Dalam masa yang sama dapat mendidik diri dengan sifat-sifat mahmudah seperti bersyukur dan bertawakal. Perbanyakkan doa, istighfar dan taubat kepada Allah agar dipermudah urusan kita sebagai tetamunya. Okey, itu adalah teks muka surat 78 dan 79. Okey, perhatikan tulisan yang berwarna merah ini adalah contoh-contoh perkataan pinjaman bahasa Arab dan juga perkataan serapan bahasa Arab. Okey, Ustazah harap semua dapat membaca dan memahami serta dapat menyebut perkataan-perkataan dalam tulisan Jawi. Okey, sekian sahaja untuk pembelajaran pada hari ini. Okey, Ustazah harap murid-murid dapat memahami dan dapat belajar dengan baik. Okey, setakat itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.